Kita nak mulakan sebentar lagi Ya, boleh. Sebelum itu pihak UPM KB, UPM Kampus Bintulu mulakan dulu Ustazah. Boleh. Izinkan saya mulakan dulu Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam We Love University Putra Malaysia. Bagi memohon berkat majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Iswani bin Ismail untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berkumpul pada malam yang berbahagia ini di dalam program bicara psikologi memahami generasi TikTok dari perspektif Islam. Ya Allah, Ya Munzilur Rahmah, wa Ya Fatihal Barakah. Berkatilah dan pemudahkanlah perjalanan program bicara ini. Jadikanlah ia seumpama sebuah taman di antara taman-taman syurga. Berilah peluang kepada kami untuk bertukar idea, ilmu dan pandangan dalam mewujudkan budaya yang sempurna dan dipatuhi. Dan jadikanlah program bicara ini sebagai pencetus inovasi insaniah, isu-isu dan cabaran ke arah kemampanan ilmu untuk mendidik generasi berakhlak mulia. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Kau terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Bukakanlah kepada kami hikmah-hikmah-Mu dan limpahkanlah ke atas kami daripada khazanah rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami, Ya Allah, dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Kamil bin Latif, Pengetua Kolej Ketua Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak, yang berusaha Ustaz Abdul Halim bin Abdul Kadir, Pengurusi Pusat Islam, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak, yang berbahagia Ustazah Asma Harun, seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah kurnianya kita sama-sama dapat berkumpul pada malam ini walaupun secara maya untuk program bicara psikologi memahami generasi TikTok. Hadirin sekalian, tanpa mengira bangsa maupun agama, semua ibu bapa di dunia ini inginkan setiap anak yang dilahirkan dididik dan diasuh menjadi orang berguna serta berjaya dalam hidup. Namun, cabaran mengasuh dan mendidik tidak pernah mudah. Sebaliknya, kian mencabar daripada hari ke hari. Setiap pilihan dan keputusan dibuat perlulah sentiasa rasional, berpaksikan kepada rasa tanggungjawab dan hormat menghormati. Hadirin sekalian, ilmu keibubapaan juga perlu seiring dengan peredaran arus masa kini yang sangat pantas bergerak sehingga menyebabkan setengah golongan ibu bapa yang telah tertinggal jauh di belakang dan akhirnya menyebabkan mereka kurang memahami psikologi anak remaja, terutamanya anak gadis. Antara rasa tanggungjawab ini, Jawatankuasa Pengelola mengambil inisiatif untuk menganjurkan program ilmu
untuk berkongsi dengan semua golongan masyarakat dan pelajar Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya membaca sedikit biodata tentang tetamu istimewa kita, iaitu Ustazah Asma binti Harun. Beliau merupakan pendakwah, penceramah bebas ataupun motivator berasal daripada Pantai Timur, Terengganu, menetap di Seremban Negeri Sembilan, berpendidikan Master Pengajian Islam Open University Malaysia, ijazah sarjana muda Syariah Al-Azhar di Mesir. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Islam JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dalam perunding cara rumah tangga, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan tetamu yang tidak asing lagi, yang berbahagia Ustazah Asma Harun untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Bicara Psikologi Memahami Generasi TikTok. Dipersilakan. Dipersilakan Ustazah. Okey, subhanallah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak, para pelajar, para pensyarah, para kaki tangan daripada Universiti UPM yang terlibat sama pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih di atas penganjuran majlis ilmu yang sangat baik dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia iaitu UPM Kuala Lumpur, UPM kampus Bintulu Sarawak. Minta maaf. Okey, UPM kampus Bintulu Sarawak, Universiti Putra Malaysia, pada program bicara psikologi. Ini anjuran Jabatan Psikologi, saya fikir, dengan tajuk memahami generasi TikTok. Memahami generasi TikTok dari perspektif Islam. Tepat pada tarikh lahir saya hari ini, Masya Allah. Hari adalah hari lahir saya, 22 September 1983. Umur saya cukup 83 pula. Umur cukup 37 tahun hari ini, dengan 37 tahun, ya, 22 September. Alhamdulillah, tajuk yang sangat baik, iaitu memahami generasi TikTok dari perspektif Islam. Alhamdulillah, anjuran Pusat Islam dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar. Okey, dianjurkan oleh Pusat Islam dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar. UPM KB, kampus Bintulu Sarawak. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Prof, Doktor, para pensyarah, para pelajar, saya tengok ramai juga pelajar yang turut hadir. Mungkin pelajar-pelajar ini daripada kursus psikologi, wallahualam. Kemudian mungkin kaki tangan UPM, daripada Pusat Islam sendiri dan juga hal ehwal pelajar. Seterusnya kepada sahabat-sahabat yang turut serta daripada Instagram. Okey, sekarang kita live juga secara langsung daripada Instagram dan juga di FB page Ustazah Asma Harun dan juga page rasmi UPM. Mungkin, subhanallah, alhamdulillah. Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan Allah permudahkan segala urusan hidup kita di dunia, dan yang perlu kita buat persiapan daripada dunia lagi, iaitu persiapan hidup kita di alam kubur, persiapan kita di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya mohon maaf tadi host ada yang baca doa. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada saya tak pasti sebenarnya. Terima kasih yang ucap Sana Helwa, Masya Allah, terima kasih semua. Yang banyak ucap selamat hari lahir dan sebagainya, terima kasih banyak-banyak.
Daripada semalam, hari ini tak henti sebenarnya saya terima ucapan dan doa hari lahir. Sebab itu muka malam ni macam penat sikit. Banyak jumpa orang hari ni dan di pejabat juga kita ada buat interview. Jadi ramai orang datang, hampir dalam 60 orang macam tu hari ni interview dijalankan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kita boleh tuliskan tajuk kita yang bakal kita kupas dan bincang pada malam ini ialah memahami generasi TikTok. Tajuknya adalah berkaitan dengan TikTok dari sudut perspektif Islam. Dan di hadapan saya ni ada ibu-ibu, bapa yang sangat bimbang terhadap pengaruh media, pengaruh teknologi terhadap anak-anak. Dan di hadapan saya juga ada anak-anak yang rasa tak bahaya pun TikTok, tak bahaya pun Bigo Live, tak bahaya pun apa semua tu lah. Tidak ada bahayanya. Masya Allah, mohon maaf. Okey, mungkin tak bahayalah semua apps tu sebab anda lahir dalam situasi apps ni lahir-lahir media sosial, lahir-lahir dalam keadaan semua menggunakan gadget dan sebagainya. Berbeza kami ibu ayah generasi yang lahir dan membesar dalam keadaan kita tidak ada semua apps ni. Bahkan kalau ustazah sendiri ketika di universiti lah baru mula menggunakan telefon sebab masa tu baru wujud telefon pintar dan sebagainya. Jadi kami generasi ibu ayah yang lama ini kadang-kadang kita tak boleh lari membuat perbandingan. Perbandingan apa? Kehidupan kami ketika kecil, ketika remaja yang bebas daripada media sosial dan kita lihat bagaimana kehidupan anak-anak kita sendiri hari ini yang terdedah dan mereka tidak boleh lari. Subhanallah. Jadi tajuk kita pada malam ini sekali lagi saya ulang anjuran daripada UPM berkenaan dengan TikTok, cabaran dalam mendidik generasi hari ini, generasi TikTok dari sudut perspektif Islam. Dan ketika saya tengok tajuk ni, ketika dapat tajuk ni, saya kata sangat penting untuk dikedengarkan dan dibincangkan secara ilmiah dan sangat penting untuk dikupas dengan adil. Dikupas dengan adil, dikupas dengan cara yang matang, bukan semata-mata kita mengikut pandangan orang tua saja ataupun pandangan perspektif orang agama saja. Kita lihat daripada pelbagai sudut. Subhanallah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada lanjut ni, tajuk kita malam ini, saya tengok ramai student ni, student depan saya ni, ada Muhammad Iskandar Halim, Nur Aliyah, Rija binti Makjuri, ada Taqif, ada Muhammad Syafiq. Dengar ya suara ustazah? Okay, Jos Daniel, Kamil, saya nampak semua muka student ni. Marcelo bin Anai, Isma. Lepas tu kamu makan depan ustazah, ustazah nampak kamu makan. Kamu ada makan kerepek lah, makan coklat lah, kamu ngunyah-ngunyah. Ustazah bercakap, kamu sedap je makan kan. Ustazah jealous juga tengok kamu duk makan tu sebab tengah lapar juga ni. Tapi tak ada masalah tu kamu nak makan kan. Kalau tak makan nanti kamu lelap ke apa ke kan. Sebab ustazah nampak background semua berbeza. Ada background tu mungkin di rumah kan, ada di hostel, ada yang pakai kopiah, ada yang macam-macam. Ustazah boleh nampak ni, muka-muka kamu ni. Tiba-tiba hilang pula. Kamu lari ke? Jangan lari ya. Jangan lari, ustazah tak makan orang. Okey ya, ni ada ni. Okey, Muhammad Syafiq, Saiful, Abe ada. Tak apalah tunjuk muka, janganlah malu segan. Tak ada masalah. Okey, Ahmad Tariq, Aida Arina, Akikal, Ainur Hayat dan semuanya. Masya Allah. Jadi, pertama, mari kita mengupas apa itu TikTok. Ustazah rasa kebanyakan daripada kita, kamu lebih tahu, anak muda lebih tahu apa itu TikTok. Ya, ini live saya dengan student tapi kita buat secara terbuka. Bukan dengan student saja, kita buat dekat page juga. Semua okey. Okey. Tajuk berkenaan dengan TikTok, insya-Allah apakah itu TikTok? Antara penjelasan yang saya boleh dapati daripada sumber-sumber, TikTok merupakan aplikasi yang secara rasminya datang daripada Indonesia. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi video yang paling popular
sejak beberapa bulan yang lalu ataupun beberapa tahun ni. Tahun inilah TikTok ni daripada awal tahun, mungkin hujung tahun yang lepas, dan ia jadi sangat viral apabila digunakan secara bukan menyeluruh, meningkat begitu banyak apabila musim PKP hari itu. Bukan sahaja di Indonesia, Malaysia, bahkan di seluruh dunia dah hampir menggunakan apps TikTok ni. Antara sebab utama aplikasi tersebut menjadi kegemaran ramai kerana penggunaan teknologinya yang canggih dan mudah digunakan. Bahkan anak-anak kecil pun, kanak-kanak pun, pelajar sekolah rendah pun boleh guna TikTok ni anytime. Ia sangat. Lepas tu aplikasi TikTok ni juga menyediakan banyak keistimewaan. Banyak keistimewaan yang dapat digunakan, macam kita tahu ada muzik yang memudahkan, kemudian ada animasi 3D, ada stiker yang menarik, boleh ubah wajah, boleh ubah warna rambut dan macam-macam lagi kelebihan TikTok ni. Sebab itu ada orang dia tidak perlu ada kemahiran video ke, editing video ke apa, tak perlu kamera canggih ke apa, dia cuma download je apps TikTok tu, dia boleh menghasilkan video-video yang menarik. Dia boleh menghasilkan macam-macam lah bentuk video yang boleh menarik perhatian orang untuk share banyak-banyak, untuk viral dan sebagainya. Video TikTok juga menjadi perhatian yang pelbagai. Maksudnya sebab kita boleh hasilkan daripada TikTok pelbagai video yang lucu, yang menghiburkan, yang pelik-pelik kan. Tiba-tiba boleh terbang, tiba-tiba boleh turun daripada langit, tiba-tiba boleh keluar daripada macam-macam lah. Video TikTok ni boleh buat perkara yang mendatangkan kepelikan, ketakjuban dan sebagainya. Jadi leka kadang layan satu-satu video TikTok. Okey. Dan menariknya video TikTok ini bukan hanya remaja. Bahkan ramai juga ibu-ibu, bapa-bapa, orang tua, kanak-kanak tu ialah dia akan meningkat jadi remaja. Bahkan orang tua pun. Ibu ayah, bahkan orang tua pun ramai juga yang terlibat dengan TikTok. Anaknya buat TikTok, dia libatkan ibu ayah dia pun seronok tengok, lama-lama ibu ayah sendiri buat TikTok. Jadi apabila TikTok ini semakin meluas, semakin menular, dia dah jadi satu viral. Viral ni bila kita sebut viral, dia asal perkataan kalau rujuk kamus, viral asal perkataan virus. Bolehlah rujuk Wikipedia ke ataupun rujuk mana-mana kamus. Saya pernahlah merujuk dan mencari apa maksud viral sebenarnya. Dalam bahasa Melayu kita sebut tular kan. Viral asal ada kaitan dengan perkataan virus, iaitu sesuatu yang cepat merebak. Begitu juga kan virus, penyakit ke apa, dia sangat cepat menular dan sangat cepat merebak. Dan apabila dia merebak, sangat sukar untuk diatasi, sangat sukar untuk dipulihkan kembali. Jadi sekarang bila kita sebut TikTok ini dah jadi viral contohnya kan. Maksudnya dia dah merebak begitu laju kepada masyarakat tak kira umur. Subhanallah. Jadi bila kita tengok keadaan ini, ia meresahkan, ia membimbangkan. Dalam beberapa keadaan ia membimbangkan. Membimbangkan kerana di sana wujudnya bukan beberapa banyak. Minta maaf, saya nak baik sikit. Okey. Contoh, saya pernah tengok TikTok. Kita sebut pasal TikTok kan. TikTok yang boleh, TikTok kalau dari segi hukum, sekarang kita nak bercakap apa hukum TikTok. Ini pandangan perspektif Islam ya. Kita nak pergi apa itu hukum, apa hukum TikTok. Okey. Hukum bermain TikTok, pada dasarnya semua aplikasi media sosial, semua apps, semua aplikasi media sosial, apa dia? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, kita sebut Telegram, Instagram, TikTok, Bigo Live, semuanya itu adalah apps. Itu adalah satu medium manusia bersosial pada hari ini. Saling berhubungan, saling berjumpa, saling berbincang, saling berniaga. Manusia hari ini saling berinteraksi melalui media yang disebutkan tadi.
sekiranya manusia cuba lari daripada medium sosial ini, dia akan terkeluar. Dia akan terkeluar daripada masyarakat. Dia terkeluar daripada mainstream. Mungkin wujud di sana orang yang tak guna lagi telefon. Orang yang tidak lagi, yang belum ada Facebook. Ada telefon tapi ada WhatsApp je, tak ada Facebook. Memang wujud, memang ada. Tetapi dia ketinggalan dalam banyak perkara lah. Dalam isu semasa dan sebagainya. Bukan itu saja, dia ketinggalan juga dalam bab-bab perkara-perkara yang melibatkan pengurusan hidup di dunia. Tak apa, yang tu adalah satu part yang lain. Okey, cuma nak disebutkan apakah hukum penggunaan semua apps, hukum asalnya adalah harus, bukan haram. Hukum asalnya adalah harus. Apa-apa yang datang, kita tak tahu akan datang apa lagi yang datang. Berkenaan, sekarang ni kita ada TikTok, kita ada itu, ada ni, ada Bigo Live dan sebagainya. Ia merujuk kepada kaedah fiqhiyah, iaitu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Al-aslu fi asya'i al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Saya baca lagi sekali. Ini adalah kaedah daripada fiqh. Okey. Qawaid fiqhiyah. Apabila berlaku apa-apa perkara yang baru datang, kita tak tahu apa lagi yang akan datang. Akan datang untuk generasi anak kita dan sebagainya. Iaitu satu kaedah qawaid fiqh bagi menjawab, bagi menjadi satu panduan. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu hukum itu adalah harus al-ibahah. Hatta yadullu dalil, sehingga datangnya sesuatu dalil ala tahrim yang boleh mengharamkannya. Okey, harap jelas kerangka tu. Jelas ya kerangka tu. Semua perkara yang harus, semua perkara sesuatu itu datangnya adalah dengan harus. Semuanya perkara harus, tetapi sekiranya ada dalil yang mengharamkan, maka perkara itu baru jatuh haram. Okey, faham ya? Jadi, tetapi kecuali perkara itu didatangkan usulnya. Usulnya daripada Al-Quran ataupun hadis menyatakan itu haram, maka itu jelas haram. Contoh pengharaman arak, contoh pengharaman dadah, iaitu kias daripada perkara yang memabukkan. Pengharaman zina, maksudnya itu jelas disebutkan sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi tentang keharamannya. Haram makan khinzir, haram makan anjing dan sebagainya. Haram sentuh khinzir, bila sentuh khinzir perlu samak. Okey. Jadi hukum ni dah jelas. Haram makan binatang yang suci, binatang yang sebenarnya boleh dimakan tetapi tanpa sembelihan. Jadi apa yang disebutkan Allah akan pengharamannya jelas, itu adalah hukum qat'i. Hukum yang tidak boleh diubah lagi. Tetapi banyak perkara dalam kehidupan kita, ia datang dalam bentuk yang kita tidak tahu. Terutamanya perkara-perkara yang baru datang. Contoh, hukum hakam melibatkan media sosial. Apakah hukum kita buat hukum YouTube, hukum Instagram, hukum sekian-sekian. Jadi, dia kembali kepada qawaid fiqh tadi, kerangkanya ia adalah harus, sehinggalah terdapat dalil ke atas pengharamannya. Subhanallah. Jadi, ia bergantung kepada seseorang dan bagaimana dia menggunakan apps tersebut. Antara contoh, kenapa TikTok boleh jatuh haram? Kenapa Bigo Live boleh jatuh haram? Kenapa TikTok boleh jatuh haram? Jadi kita bukan terus semua haram-haram. Kita dah memula tadi, ia harus. Tapi bagaimana boleh jatuh makruh, bagaimana dia boleh jatuh haram? Bila kita melakukan perkara itu sia-sia, kita telah menghabiskan masa kita, kita telah menghabiskan tenaga kita, kita telah menghabiskan umur kita, kita telah membazirkan banyak perkara apabila kita buat perkara tersebut sia-sia. Jadi ia perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia makruh. Tetapi sekiranya TikTok itu kita buat, ataupun Bigo Live, ataupun YouTube, ataupun FB Live, ataupun Instagram, ataupun video apapun, bukan kita sebut TikTok saja. Apa yang kita gunakan apps ini dalam keadaan kita mendedahkan aurat, contohnya, dalam keadaan kita melakukan maksiat, dalam keadaan kita menjatuhkan maruah, dalam keadaan kita melucutkan sifat malu, maka ia jatuh haram. Subhanallah, ia jatuh haram. Contoh, saya pernah tengok TikTok yang dibuat,
umur yang terlibat ni buat ni adalah contohnya TikTok menari dengan muzik sekian-sekian, dengan gaya sekian-sekian. Gaya itu melibatkan penonjolan bahagian dada, penonjolan bahagian pinggul, bahagian punggung dan sebagainya. Maksudnya dalam keadaan yang mendatangkan maksiat dan menaikkan nafsu syahwat yang melihat. Bukan ukurannya, saya tengok tak naik pun syahwat, okey je. Bukan ukuran manusia untuk mengukur. Tapi ukurannya apabila sesuatu perbuatan itu, sesuatu perkara yang dilakukan itu boleh menimbulkan syahwat yang memandang. Boleh menimbulkan fitnah. Boleh menjatuhkan maruah umat Islam sebab di antara tujuan syariat adalah menjaga maruah. Dan apabila seseorang itu membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah sebagai orang Muslim, sebagai mukmin, maka perkara tersebut hukumnya adalah haram. Jadi faham ya, perkara itu asalnya harus. Tetapi kerana kesilapan dalam penggunaan apps tersebut, perkara itu boleh menjurus ke perbuatan yang haram. Okey, contoh TikTok ataupun Bigo Live apa ke, dia follow, ikut rentak muzik dengan tarian sekian-sekian. Kemudian tarian tersebut mendatangkan berahi, menaikkan nafsu syahwat dan sebagainya, mendedahkan aurat pakai ketat. Dan saya tengok tarian-tarian ini bukan hanya di kalangan orang muda saja. Bahkan orang-orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek pun turut sama. Gelek-gelek, goyang-goyang, menari. Dalam keadaan pakai tudung, dalam keadaan pakai baju yang ketat, melekat dalam keadaan mendedahkan aurat. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik, astaghfirullahalazim. Budaya ini telah pun melucutkan sifat malu umat Islam, dan kita tahu sifat malu adalah sebahagian daripada iman, sebagaimana hadis Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman, sebahagian besar daripada iman. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, fa'in lam tastahi, sekiranya kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka kamu lakukanlah, kamu buatlah apa yang kamu suka. Bukan Nabi suruh buat, maksudnya orang yang buat sesuatu tanpa pertimbangan syariat, tanpa bertanya, tanpa mengukur, tanpa fikir panjang, iaitu mereka yang hilang sifat malu. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita sebut tentang kembali kepada tajuk kita iaitu bab TikTok, jadi hukumnya harus boleh berubah kepada hukum yang lain. Hukumnya harus tapi boleh berubah menjadi hukum yang lain, tergantung kepada cara penggunaannya. Hal ini, situasi ini, ia berdasarkan satu hukum yang lain, kaedah yang lain. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwaruhi. Hukum terhadap sesuatu perkara merupakan cabang daripada gambarannya. Okey, jadi di sini muslimin-muslimat, ibu ayah sekalian, kita membicarakan tentang bab berkaitan dengan apps TikTok khususnya, tapi ia merangkumi juga semula apps yang lain, Bigo Live, YouTube, Instagram, FB dan semuanya. Dan kita boleh lihat hari ini antara contoh FB yang boleh menyalahi syariat. Dia menggunakan FB untuk berniaga, itu tidak ada masalah, hukumnya harus. Tapi kaedah dia berniaga itu boleh mendatangkan maksiat dan boleh mendatangkan dosa. Contohnya, ia telah menggunakan gambar-gambar yang mendedahkan aurat ataupun menjatuhkan maruah umat Islam, ataupun dia buat video ataupun caption, ataupun cara buat iklan terutamanya melibatkan produk-produk wanita. Produk-produk dalaman wanita, produk yang melibatkan aset dalaman, aset rahsia wanita, digunakan ayat-ayat yang memberahi, ayat-ayat yang lucah, contohnya, minta maaf, ayat yang lucah, ayat-ayat yang telah membuka aib lah. Kata sebab hukum berkata-kata lucah, hukum menggambarkan perkara-perkara yang lucah, hukumnya adalah haram, bukan makruh ya. Sebab ia adalah satu perkataan yang jijik. Contoh, kalau kita bercakap sesuatu yang lucah, perkara yang lucah dibuat bergurau. Sekarang bukan kata-kata tapi tulisan yang lucah dan sebagainya, sehingga ia menimbulkan satu suasana, satu budaya yang tidak sehat, yang kotor. Membudayakan ayat-ayat yang lucah.
membudayakan video-video yang seksi, membudayakan apps yang boleh membuatkan umat Islam mencabut, melucutkan sifat malu, maka hukumnya adalah haramlah. Hukumnya adalah haram. Ia merosakkan diri sendiri, ia merosakkan imej umat Islam, ia akan merosakkan generasi. Jadi sebenarnya FB tak ada masalah, Facebook tak ada masalah, Instagram tak ada masalah. Boleh jadi TikTok pun tak ada masalah sebab di sana ada juga orang yang buat TikTok untuk perkara yang baik. Ada juga orang yang buat TikTok untuk mengajak kebaikan, menganjurkan perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Tetapi ada juga yang menggunakan dengan cara yang salah. Jadi sekarang saya tengok antara yang viral adalah avatar tu kan. Avatar. Siapa yang dia buat avatar angkat tangan? Jadi macam-macam lah saya tengok kupasan. Setakat ni saya tak buat lagi lah avatar saya. Mungkin satu hari saya buat, wallahualam. Jadi saya sebelum berkata-kata ataupun bagi komen tentang bab avatar ni, kita perhati dulu, kita tengok dulu. Ada yang kata itu adalah agenda Yahudi, Israel, macam-macam lah. Kalau betul lah kita nak sebut agenda, yang kita guna app semua ni, kita guna semualah yang kita ada ini, Facebook, Instagram, semuanya datang daripada Barat. Dan agenda itu kita tahu di belakang Barat itu Yahudi. Okey, sekarang sekiranya lah, contoh kita sedang guna FB. Sekarang kita page live di FB. Kemudian ada juga di Instagram. Saya nak tanya, adakah penggunaan yang kita sedang manfaatkan sekarang bermanfaat atau tidak? Sudah tentu bermanfaat. Sebab di sana adanya banyak ceramah, adanya banyak kuliah, ada banyak bacaan Al-Quran, ada banyak perkongsian-perkongsian yang bagus, ada ramai manusia yang dapat meningkatkan kualiti hidup dia, hasil rujukan dia daripada media sosial. Ada orang dia dapat hidayah, dia boleh berubah daripada media sosial. Sebab untuk dia pergi dengar kuliah, ceramah, dia tak pergi, tapi bila dia scroll-scroll asyik nampak dia kuliah-kuliah ceramah ni, akhirnya dia terdengar. Akhirnya sumber itu dia dapat hidayah dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebab itu kita kata ia tergantung dengan bagaimana kita memanfaatkan ataupun kita menggunakan. Jadi sekiranya lah Facebook yang kita gunakan dengan cara yang salah, gunakan dengan salah walaupun cari rezeki, tapi ia boleh menimbulkan maksiat, boleh mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah dengan pergunaan perkataan ataupun video-video yang tidak sopan dan sebagainya, maka Allah pun murka, Allah pun tidak suka. Dan perkataan yang keji itu, perkataan yang keji ini diharamkan, hukumnya adalah haram. Berkata-kata yang keji, hukumnya adalah haram. Ia sebelum merosakkan orang yang mendengar ataupun yang membaca, sebenarnya ia adalah petunjuk ataupun petanda hati orang yang berkata-kata itu rosak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik, daging itu baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk daging tersebut, maka buruklah seluruh anggota badannya yang lain. Ala wahiyya qalbun. Katakanlah itu adalah hati, jantung, hati ni, hati nurani. Maksudnya di sini muslimin muslimat, sahabat-sahabat, ibu ayah, anak-anak sekalian, sekiranya seseorang itu boleh melakukan perbuatan yang buruk, buat TikTok ke, buat Bigo Live ke, buat FB Live ke, tapi benda-benda yang boleh menimbulkan maksiat, iklan dengan perkataan-perkataan yang lucah, buat gambar-gambar yang tidak sepatutnya, menggunakan sekian-sekian, jual tudung. Hari ini ramai juga yang jual tudung tapi menggunakan model yang seksi. Maksudnya jual tudung, tudung tu bagus, menutup aurat, tudung boleh menutup aurat kita muslimah, tapi model yang digunakan dengan video, dengan kaedah lenggok dia berjalan, dia berpusing-pusing, dengan menampakkan tubuh badan, dengan nampak lekuk-lekuk bahagian dada dan sebagainya, maka matlamat untuk jual tudung, untuk cari rezeki itu, dia tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi kalau betul nak barakah, betul apps ni nak dapat manfaat, betul kita tak nak melibatkan sesuatu yang Allah murka, maka matlamat nak cari rezeki, jual benda yang dah elok, telekong, tudung, cara pun kena betul. Ini yang kita sangat bimbang sebab orang hari ini untuk capai satu matlamat, dia tak kisah asalkan matlamat dia tercapai.
walaupun dengan jalan yang Allah tidak redha, walaupun dengan jalan dia memalukan dirinya, menjatuhkan maruah umat Islam. Yang penting dia punya sales dia boleh capai. Yang penting matlamat dia sekian-sekian. Dia sanggup guna apa juga cara. Dengan video yang tidak senonoh, dengan ayat yang tidak senonoh, dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, maksudnya yang menghinakan, yang mengeji dan sebagainya, maka hukumnya sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah umat Islam itu hukumnya adalah haram. Dan mungkin kita dapat rezeki, kita boleh dapat top sale dan kita boleh capai sale sekian-sekian. Tapi kalau kita dapat rezeki itu daripada jalan yang Allah tidak redha, daripada jalan yang dalam masa sama dapat murka Allah, maka tidak barakah. Dan apabila harta ataupun rezeki yang kita dapat, apa pun yang kita dapat, bila hilang barakah, sama ada masa kita hilang barakah masa, ataupun tenaga kita, ataupun badan kita hilang barakah, ataupun harta yang kita dapat itu tidak barakah, maka ia bukan menambahkan kebaikan dunia dan akhirat, tetapi ia akan menjadi musibah yang kita bakal tanggung di akhirat kelak. Bahkan sebelum akhirat, di dalam alam kubur dah ditanggung dah. Sebab Allah akan tanya, akan masamu apa yang kamu lakukan, akan tenagamu, setiap tubuh badan yang diberikan apa yang kamu lakukan, akan hartamu apa yang kamu gunakan, akan usiamu apa yang kamu gunakan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi hukum dia, kita pergi kepada semua, hukum dia makruh jika tidak memberi apa-apa, iaitu kita buat lara, kita buat perkara itu sia-sia, jadi hukumnya tidak berfaedah, jadi hukumnya makruh. Haram sekiranya membawa keburukan atau fitnah kepada individu dan masyarakat. Jadi kita boleh tengok juga ada orang yang buat TikTok ni, dia bercampur gaul. Lelaki, perempuan semua menari sama-sama, gelek-gelek sama-sama. Kadang minta maaf, TikTok ni dibuat di kalangan staff. Okey, pekerja. Dengan semua bangun, berdiri, kemudian campur staff tu lelaki perempuan. Kita nampak ia bukan ahli keluarga tapi dia di kalangan kaki tangan. Kalau pergerakan itu mungkin biasa, pergerakan tu tidak menampakkan lenggak-lenggok, tidak menjatuhkan umat Islam. Sebab saya ada tengok juga, dia jual telekon, dia buat TikTok tu biasa-biasa je. Dia gerak-gerak sikit-sikit, maksudnya tak timbul, dia tidak, wajah perempuan pun tidak dilebih-lebihkan, normal saja, ataupun dia buat dengan cara sebenarnya tujuannya adalah untuk berniaga, contohnya untuk memperkenalkan produk ataupun untuk menyampaikan satu mesej dan dia membesarkan mesej tu, bukan orang yang menyampaikan tu. Jadi mungkin keadaan situasi itu terjaga, maka ia harus. Subhanallah. Jadi sekiranya sesuatu apps yang kita gunakan, contoh FB sekarang kita buat kuliah, contoh Instagram, apapun apps yang kita gunakan, kalau dapat manfaat, boleh membawa kebaikan, maka digalakkan kita guna. Sekiranya betul, kita boleh manfaatkan. Kita boleh manfaatkan TikTok untuk menyampaikan dakwah. Wallahualam, saya tak tahulah, mungkin ada orang yang mahir. Jadi, jika ia benar-benar memberi kesan, sampai orang terkesan, macam mana kita nak tahu ia memberi kesan? Apabila kita tengok komen-komen, ada yang memberikan maklum balas, dia terkesan, dia dapat sesuatu, dia dapat ilmu dan sebagainya, maka mudah-mudahan insya-Allah dalam situasi tersebut, kita gunakanlah apa pun apps tapi ia mendapat manfaat. Ustazah kalau tengok TikTok untuk belajar bahasa, okey tak? Ada yang tanya. Okey, kalau yang membawa kebaikan dan belajar bahasa tu, wallahualam saya tak pasti juga. Tapi mungkinlah daripada TikTok. Okey, kita boleh je tanya soalan sambil-sambil tu ya. Okey, sekarang saya nak sebut sikit antara tarian TikTok yang jadi viral, iaitu TikTok Suling Sakti SpongeBob. Sedang menjadi trend sekarang. Ikutan masyarakat tentang video TikTok mudah tersebar luas di alam maya. Okey. Sekarang tadi saya sebut pasal avatar tu. Emoji avatar ni macam tu juga hukumnya adalah harus. Tetapi ada orang buat emoji avatar dalam keadaan yang seksi. Jadi hukumnya walaupun kartun, kita tengok hari ini bahaya ya ibu-ibu. Saya perhatikan ada banyak game yang anak-anak muda kita hari ini main. Bukan anak muda, anak tua pun sama. Lelaki purba ke, wanita purba ke, lelaki tua ke, bapa orang, ibu orang kan. Game. Banyak juga game walaupun kartun, tetapi kartun yang sangat seksi. Kartun yang mendedahkan, yang menaikkan syahwat. Maka hukum kita bermain game tersebut sehinggalah
kita boleh maksud kita melayan syahwat lah. Tengok kartun. Ada orang kerana kartun game, kerana kartun filem ke, kartun apa ke, boleh menyebabkan maksiat-maksiat yang lain. Daripada kartun yang menyuruh, memang jelas macam manusia dan buat dalam bentuk yang sangat menggiurkan, minta maaf saya gunakan perkataan tersebut, ramai mana ia telah menyumbang kepada maksiat-maksiat yang lain. Mungkinlah kalau kita kata apa hukum tengok kartun yang seksi, mungkin hukumnya boleh jatuh makruh. Bukanlah pergi pada haram sebab apa? Dia hanya melihat kartun. Dia bukan orang yang sebenar tapi dia kartun. Kartun yang dibuat dalam keadaan sangat menggairahkan. Tetapi sekiranya dengan melihat kartun tersebut menyebabkan turutan ataupun retatan kepada maksiat yang lain, maka hukum tu jadi haram. Boleh jadi haram daripada awal. Kerana apa? Ya, PUBG tu ada yang seksi juga. Ya. Na'udzubillah min zalik, dahsyat sangat. Kenapa kartun-kartun ni dibuat dalam rupa yang begitu? Sebab ia menarik perhatian. Ia melekakan. Lagi-lagi anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita dah rosak dah pemikiran dia. Bila dia visual ni, kesan dia jauh lebih dahsyat. Jauh lebih parah. Racun dia tu lebih dahsyat, lebih parah daripada tulisan. Daripada okey, ada yang tanya game PUBG haram tak Ustazah? Game tu dia tergantung macam kita sebut tadi. Game tu kalaulah sampai tak solat jadi haramlah untuk dia. Sebab game tu dia telah tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai suami. Kerana game tu PUBG tu kan kita sebut kan, kerana game tu dia telah melalaikan tanggungjawab dia sebagai suami, mendidik anak, mendidik isteri, mengabaikan tanggungjawab dia dalam kebajikan isteri, anak-anak. Isteri pun main game PUBG tu apa semua. Sekiranya sampai melekakan dan melalaikan, maka sesuatu yang menyebabkan perkara yang lain yang sepatutnya wajib, itu wajib. Perkara ini menyebabkan perkara yang wajib itu lalai. Dengan solatnya dah jadi tak semayang, sekian-sekian, maka perbuatan tersebut boleh jatuh haram. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana apa yang dia telah lakukan itu telah menyebabkan dia melalaikan kewajipan ataupun melalaikan perkara yang sebenarnya adalah satu amanah untuk dia. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu hukumnya boleh berubah-ubah. Hukumnya asalnya harus. Nah, main-mainlah. Jangan kamu sampai, tapi boleh jatuh haram apabila kamu melalaikan tanggungjawab kamu. Tapi ini yang berlaku pada hari ini. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya nak sebut pasal emoji-emoji awatan tu pun samalah. Hukumnya adalah harus. Bahkan emoji tu sekarang ada yang pakai tudung, ada yang soleh, ada yang siap pakai, wallahualam, macam-macam lah saya tengok. Lucu juga, comel-comel juga. Jadi yang apabila kita menggunakan apps tu secara salah dengan menampilkan penampilan kartun yang menggairahkan. Na'udzubillah min zalik. Saya sebut menggairahkan begini. Ramai remaja-remaja yang buat pengakuan pun dengan saya. Yang mengakui bagaimana dia boleh terjebak dengan gejala sosial yang parah. Antaranya dia bermula daripada game-game, melihat kartun-kartun yang seksi, yang mendedahkan, yang menggiurkan, kemudian dia pergi kepada nak tengok yang betul. Mula tengok kartun, nama nak tengok yang betul. Akhirnya dia melanggan dan jadi pelanggan tetap video-video lucah. Dia cari, dia beli, dia bayar untuk dapat video lucah sekian-sekian. Kemudian bila dah ketagihan video lucah, dia pergi kepada melakukan masturbation ataupun onani, melepaskan air mani dengan tangan sendiri, dan sebahagian besarnya pendapat mengatakan hukumnya adalah haram dan ia akan berlanjutan. Akhirnya dia terlibat dalam dunia realiti betul-betul. Sebelum itu dia memuaskan hawa nafsu, keinginan melepaskan air mani itu dengan tangan sendiri. Kemudian dia mula mencari pasangan. Dia mula mencari pasangan yang sama-sama. Yang sama-sama terjebak. Yang sama-sama terdedah. Yang sama-sama dirosakkan dengan media sosial ni, maka mereka memerlukan sesama mereka untuk melepaskan hawa nafsu. Sebab itu sesuatu perkara yang membawakan menuju kepada perkara yang haram, maka awal-awal lagi bagi dia, ia dah menjadi haram. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ada setengah para alim ulama sebut awal-awal lagi TikTok tu haram. Ada kata Bigo Live tu haram. Ada yang minta melarang, menghalang daripada penggunaan Bigo Live dan sebagainya, sebab ramai yang kecurangan menggunakan apps Bigo Live sangat tinggi.
curang, suami curang isteri, anak-anak buat sesuatu menggunakan Bigo Live tu. Nauzubillah min zalik, saya pernah tengok macam-macam bentuk juga Bigo Live ni yang dahsyat. Wanita, isteri orang, ibu orang boleh melondehkan semualah. Maksudnya sehingga dia menjatuhkan maruah dia, menjual dirinya melalui Bigo Live dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Dia macam ni. Kalau kita ni depan orang nak menari, kita malu. Itulah ceritanya. Kalau nak buat asyik-asyik menari depan orang ramai, orang lalu lalang, orang kata tak betul. Kalau seorang wanita, seorang ibu nak joget-joget macam tu depan kawan-kawan ataupun depan rakan sekerja, nak buat asyik begitu, malu. Malu. Tetapi dengan apps macam ni telah menghilangkan sifat malu. Kenapa? Sebab ia dibuat bukannya dia rasa perbuatan dia tu bukan real, bukan fizikal, bukan depan betul-betul. Jadi tak nak dia buat dalam keadaan dicantikkan, diindahkan dan sebagainya, dan dia upload, kemudian dia tengok pula komen ramai puji, ramai terhibur. Yelah, sudah tentu yang memuji yang akan bagi komen. Tetapi yang tak bersetuju, yang tak suka, yang tak suka, mungkinlah dia hanya menegur di belakang ataupun dia hanya cakap tapi tidak ditulis. Akhirnya ramai mana remaja yang gunakan app-app seperti ini, yang gunakan Instagram buat video tu, buat dia ni, lepas tu ramai yang puji, wah awak sangat cantik, awak ni, dan dia akan nampak semua positif, orang sokong, buatlah video macam ni lagi, saya suka, saya leka, saya terhibur, seronoklah tengok, tak puaslah tengok kamu, pujian-pujian. Akhirnya remaja hari ini hidupnya adalah menagih, hidup dalam ketagihan pujian manusia. Akhirnya dia akan buat apa sahaja asalkan perbuatan yang dibuat dapat pujian manusia. Dia berusaha buat apa saja agar dapat perhatian manusia. Sebab hidupnya adalah dalam lingkungan media sosial. Ini sangat bahaya, kesan psikologinya sangat dahsyat, sehingga kan anak-anak hari ini, remaja kita tidak ada jati diri. Maksudnya tidak ada jati diri sebagai mukmin. Tidak ada dirinya yang sebenar, dia tidak boleh membentuk karakter dirinya yang sebenar. Karakter anak-anak, bahkan orang, bukan anak-anak saja, ibu ayah hari ini, banyak mula dibentuk oleh siapa? Mula dibentuk oleh media sosial. Dia akan buat sesuatu yang dipuji oleh media sosial. Dia buat sesuatu untuk dapat pengiktirafan. Dia buat sesuatu untuk dia tengok, okey, orang ni buat macam ni dapat follower banyak. Dia pun buat juga. Dia hilang nilai pada dirinya, jati dirinya yang sebenar. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu hari ini kita boleh lihat sebenarnya kerosakan ini semakin parah. Anak-anak kita mula membentuk kehidupan, bahkan dia mengukur hidup dia bahagia atau tidak berdasarkan media sosial. Contohlah kita dulu masa kecil dulu kan, kita tak ada media sosial ni. Subhanallah. Masa kecil dulu, kita duduk dekat rumah kita kan, ibu-ibu, muslimin-muslimat sekalian. Kita duduk kat rumah kita tak tahu rumah sebelah macam mana. Jadi, apa yang mak ayah kita sediakan makan, kita syukur, alhamdulillah, makan. Kita makan, kita tak tahu jiran sebelah makan apa, kita tak tahu kawan kita makan apa. Tapi ini saya bagi satu contoh. Okey, contoh hari ini ramai orang, kawan-kawan apa semua upload makanan. Bukan saya cakap upload makanan tu tak boleh. Tapi ada orang upload dia makan KFC, ada AW, ada makan situ, makan sini. Jadi ramai remaja hari ini, dia makan di rumah, dia tak rasa happy dengan makanan dia. Bahkan dia boleh komplain pada ibu ayah dia. Bahkan dia boleh merungut, bahkan dia boleh minta lebih. Mak, asyik makan ni je, orang ingin juga makan KFC. Kawan orang tu seminggu sekali makan KFC. Nampak tak? Hari ini dunia tak ada sempadan. Kita boleh tengok orang tu makan apa. Kita boleh tahu apa yang dibuat di rumah dia. Dan kita boleh tengok rumah orang tersebut tanpa dinding, tanpa apa-apa. Tanpa kita perlu pergi rumah dia. Ada anak-anak hari ini, dia mula rasa tak happy dengan kehidupan dengan rumahnya. Sebab dia tengok rumah kawan dia. Dia tengok rumah Insta famous tu. Dia tengok rumah sekian-sekian. Dia mula rasa seorang isteri, seorang wanita, seorang suami mula rasa tak cukup dengan isterinya. Kalau dulu, dia tengok jumpa orang yang depan ni je lah. Tetapi sekarang,
Bila tengok Instagram, boleh tengok Facebook, tengok wanita-wanita yang mendedahkan kecantikan, tengok sekian-sekian mula nampak isteri tak cantik. Hari ini manusia mula rasa kurang bahagia dengan kehidupan. Kurang rasa hidup itu sempurna apabila terlalu banyak mengintai tingkap kehidupan orang lain melalui medium yang tidak ada sempatan lagi. Semua telah membuka semuanya. Subhanallah. Kalau dulu saya kan kena marah dengan mak, okey sedih, lepas tu pujuk hati sendiri dan sebagainya. Sebab kita tak tengok bagaimana situasi kehidupan kawan-kawan kita yang lain. Tapi hari ini bagaimana ya yang boleh berlaku? Seorang anak mula rasa tak bahagia dengan ibu ayahnya. Bila dia tengok ada kawan-kawan dia, ada friend, bukan kawan yang betul-betul, kawan media sosialnya. Tunjuk mak ayah dia peluk dia, tunjuk surprise birthday surprise-nya. Mula dia rasa mak ayah tak sayang aku, mak ayah tak pernah pun peluk aku. Seronoknya jadi dia, mak ayah selalu buat-buat macam ni. Wow, dia dapat hadiah mak ayah aku. Dia mula rasa tak cukup dengan ibu ayahnya sebab dia nampak kehidupan orang lain. Kalau kita dulu, kan zaman kita tak ada media sosial, kita tak tahu apa yang kawan kita dapat. Kita tak tahu kehidupan dia di rumah macam mana dengan ibu ayah. Hari ini orang akan share, orang akan gunakan media sosial untuk menggambarkan semuanya yang indah-indah tu. Jadi saya cerita sekarang dari sudut sisi yang negatif ataupun kesan buruk. Tetapi bukan semua orang begini. Ada orang jati dia kuat. Itu saya sebut tadi tu. Kepada para pelajar, mahasiswa sekalian, kita perlu ada jati diri yang kuat. Yang mana media sosial, dia tidak mempengaruhi kehidupan kita secara holistik. Kita nampak ada kehidupan orang tu, okey, alhamdulillah, seronoknya, syukur, tumpang gembira. Sama kita sangat mensyukuri kehidupan kita. Kita tengok orang sekian-sekian, wah dia untunglah dapat muka macam tu, kulit flawless gini, aku macam. Dia tidak menghinakan diri dia dengan melihat kelebihan orang lain. Tapi dia mula mungkin menjaga kesihatan diri dia, untuk image diri dia, untuk keyakinan dan sebagainya. Subhanallah. Ada orang pula, media sosial ada tempat mengumpul sebanyaknya pahala. Alhamdulillah. Banyak pahala dia dapat daripada media sosial. Perkongsian yang baik, sokongan, bagaimana dia bersilaturahim dengan baik. Tapi ada orang pula daripada media sosial, dia mengimpun dosa yang begitu banyak. Nauzubillah. Bahkan setelah dia meninggal, media sosial masih lagi meneruskan maksiat-maksiat yang dikongsikan. Okey, subhanallah. Jadi hari itu saya tengok ada satu tarian yang dibuat, di follow juga TikTok. Saya tak nak sebutlah sebab mungkin tak memang sensitif, sebab tarian ini dianjurkan oleh satu pihak ni. Dia adalah kartun yang terkenal di Malaysia lah. Jadi kartun tu dia bawa lenggok-lenggok tarian, dengan tarian itu yang melibatkan macam menggelek. Macam kita sebut apa tu tarian apa, kalau gelek-gelek banyak ni, siapa, dangdut. Tapi kartun buat dangdut. Tetapi kerana orang suka tengok cute-nya kartun tu, tarian gelek dan sebagainya, diikuti pula dibuat sebagai TikTok. Sebab itu kata TikTok macam tu. Tapi bila dia buat TikTok dalam keadaan menggairahkan, dalam keadaan tunjuk bahagian-bahagian badan tertentu, maka hukumnya boleh jadi haram lah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi semua ini jelas boleh menimbulkan fitnah dan syahwat bagi sesiapa yang memandang. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di sana ada sabda Nabi SAW, sahabat-sahabat sekalian. Riwayat Muslim, hadis yang sahih 338, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yanzuru rajulu ila aurati rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Sadaqah Rasulullah SAW. Nabi bersabda yang bermaksud, janganlah seseorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain, dan seseorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Masya Allah. Bayangkan Nabi berpesan, janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain, dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Sesama lelaki, sesama perempuan pun Nabi sebut larangan, jangan. Maksudnya hukumnya haram. Tapi yang berlaku hari ini adalah aurat bukan sesama lelaki sama perempuan, tetapi semua bercampur semua dah. Aurat lelaki, aurat perempuan, aurat lelaki tengok aurat perempuan, perempuan tengok aurat lelaki secara bebas tanpa sempadan menggunakan media sosial.
Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita tengok pada hari ini ada pihak yang bagus. Dia tengok TikTok telah disalahguna. TikTok telah dibanjiri dengan video-video yang negatif. Lalu ada pihak yang bagus, saya puji usaha pihak-pihak ini, dia telah membanjiri TikTok dengan input-input yang positif. Dengan perkara-perkara yang baik. Ada video motivasi, ada video tips, ada petua yang baik. Dan juga ada yang mengetengahkan macam-macam lagi lah perkongsian ilmu menggunakan TikTok. Jadi bagi saya, pandangan saya dan juga saya baca dari sudut beberapa artikel yang ditulis, sekiranya ada pihak yang nak lawan TikTok yang negatif dan dia bawa TikTok yang positif, sebab apa? Sebab kita tak boleh nak hentikan apps TikTok ni. Kita tak boleh nak haramkan, kita tak boleh didik, kita tak boleh nak delete. Maksudnya apps ni tetap akan digunakan. Jadi saya suka ya macam ni. Sekarang musuh Islam dia dah nak merosakkan. Musuh Islam tak kira sebenarnya bukan musuh Islam sajalah, sesama Islam pun. Generasi hari ini dirosakkan oleh para musuh dengan menggunakan pelbagai teknologi. Okey, mereka dah canggih guna senapang, guna sniper, guna sekian-sekian. Adakah kita nak lawan lagi serangan-serangan ini yang menggunakan media sosial ini dengan contohnya kalau musuh guna senapang, kita guna pisau. Agak-agak siapa yang menang? Pisau, senapang. Senapang jauh lagi dah tembak. Pisau tak sampai-sampai dah kena tembak. Apa maksud yang saya cuba sampaikan ialah sekarang kita tengok bagaimana musuh Islam merosakkan generasi umat Islam khususnya. Kita cakap pasal generasi umat Islam contohnya. Jadi dia gunakan media sosial pelbagai. Jadi kaedahnya kita juga guna media sosial untuk melawan dia. Ini salah satu kaedah lah. Kalau kita tinggalkan yang rosak berada di lingkungan yang rosak dan dia terus dirosakkan oleh medium ni, oleh apps ni. Jadi apa yang kita perlu buat bagi pihak yang rasa bertanggungjawab. Contohnya avatar hari tu dia bermula dengan avatar yang negatif. Tiba-tiba ada pihak yang telah menaikkan avatar-avatar yang positif. Avatar yang bertudung, avatar yang menutup aurat, avatar yang sopan lah, yang mengikut syariat. Maka mulalah Facebook, mulalah Instagram dibanjiri dengan avatar-avatar yang bagus. Jadi dari sudut pandangan saya, orang yang menjalankan dakwah, ini bukan dari sudut pandangan akidah ataupun pandangan orang-orang yang usuluddin ataupun orang dalam bidang Quran Sunnah. Minta maaf saya sebutkan begini. Tapi bagi orang yang turun dalam medan dakwah, yang memahami, yang berhadapan betul-betul dengan golongan sasar ni, yang perlu dibetulkan ni, yang mana mereka ni tidak boleh tinggalkan. Dia tetap akan guna apps ni. Dan mereka memang lahir apps ni dah ada. Kita lain, kita dah besar, dah tua, dah matang, apps ni baru muncul. Jadi kita boleh mengawal, kita boleh tepis. Ni tak bagus, kita boleh tapis. Tapi anak-anak kita ini lahir-lahir apps ni dah ada. Medium ni dah ada. Kita tidak perlu melatih anak kita untuk memiliki tapisan tu. Bagaimana? Jadi ada pihak yang mula menggunakan TikTok untuk perkara yang positif. Dia banjirkan. Samalah macam dulu Facebook ni. Mula-mula keluar Facebook ni, orang pandang negatif. Orang pandang kalau ada Facebook ni sosial lah. Ada Facebook, Facebook. Sosial lah Facebook ni. Maksudnya kalau orang Facebook ni, kalau orang-orang agama ni tak sikoh lah, tak soleh lah, tak warok lah. Ada Facebook ni mengarut, Facebook ni banyak maksiat, macam tu lah. Dan akhirnya Facebook ketika peringkat awal itu dibanjiri dengan benda yang negatif, benda yang maksiat, benda yang tak elok. Sampailah ketika Facebook mula dibanjiri dengan perkara yang positif. Ada ceramahnya, ada motivasinya, ada perkongsiannya, ada penulisan-penulisan ilmiahnya, ada wilayah bagusnya. Akhirnya subhanallah, alhamdulillah, Facebook mula menjadi sumber ilmu. Facebook mula menjadi medium sosial yang bagus. Facebook mula banyak mengubah kehidupan manusia. Ada manusia yang tak boleh bersosial secara fizikal, dia mula pandai bersosial secara maya. Mula menambahkan kenalan-kenalan yang baik. Mula sekolah-sekolah yang bagus membanjiri Facebook. Jadi begitu. Subhanallah. Jadi lepas ni kita tidak tahu apa lagi yang akan muncul selepas ini. Jadi sebagai saya rasa masa kita dah nak habis. Sekarang pukul 9.30 dah. Okey, dah 1 jam. Masya Allah, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Jarir an Suhaili an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka uznabin al-baqar yadrabuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Okey, harap kita boleh bagi perhatian sekejap untuk mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu amaran yang sangat tegas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan daripada penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya lagi. Dua golongan daripada penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, Nabi kata. Tapi ia adalah ahli neraka. Tapi Nabi tidak pernah diperlihatkan dan dia belum wujud di zaman Rasulullah. Iaitu suatu kaum yang pertama yang memegang cemeti seperti ekor lembu untuk mereka memukul manusia dengannya. Dan yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian seperti telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Bukan tak ada baju, bukan tak ada seluar, bukan tak ada tudung, berpakaian, memakai pakaian. Bahkan pakaian banyak, macam-macam dia pakai, bukan tak mampu beli pakaian. Tetapi bertelanjang ini tidak menutup aurat dengan sempurna, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepadanya, menggoda lelaki ke arah melakukan zina. Okey. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit supaya orang kagum dengan mereka. Mereka tidak akan dapat masuk syurga dan tidak akan menghidu baunya walaupun bau syurga itu mampu dihidu dari jarak perjalanan tertentu. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih 2128, 2856. Nabi sebut dua golongan dan Nabi sebut yang kedua iaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dan hari ini kita lihat bukan wanita saja. Bahkan ramai juga lelaki berpakaian tapi telanjang. Minta maaf saya sebutkan begini sebab lelaki yang mendedahkan auratnya hukumnya juga aurat. Kenapa ada kaitan dengan tajuk kita bab TikTok, bab Bigo Live, bab semua-semua ni media sosial? Sebab bukan salah medium ni, bukan salah apps ni. Yang salah yang menjadi isunya adalah bagaimana kita menggunakan segala apps ni. Sekiranya apps ni, aplikasi ini kita gunakan dengan cara yang salah. Mendedahkan aurat. Walaupun bukan secara zahir, walaupun dalam ini ia termasuk dalam hukum yang haram, termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Iaitu golongan yang berpakaian tapi telanjang. Menampakkan hari ini ramai lelaki memakai seluar yang sangat ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk, nampakkan sesuatu yang sulit yang sepatutnya disembunyikan. Minta maaf. Sebab kalau kita tanya adakah wanita kalau lihat boleh mendatangkan syahwat, jawapannya iya. Sebab itu kita boleh lihat apabila seorang lelaki yang sadar, contohnya kan, dia bina badan, badannya memang sadar. Kemudian dia pakai ketat, dia pakai seluar pun ketat. Cuba tengok komen-komen. Belum tengok komen-komen ini di medium gelap. Maksudnya media sosial yang gelap. Media sosial gelap ini yang tertutup. Yang tertutup, media sosial yang tertutup, yang mungkin yang nak masuk kena ada password ataupun kena bayar. Yang ada ahli-ahli tertentu saja yang masuk, ada bayaran sekian-sekian. Yang mana mereka kongsikan gambar-gambar lelaki yang berpakaian ketat, wanita berpakaian ketat, bukan tak berpakaian. Tak pakai pakaian tapi ketat. Dan macam sama menampakkan lekuk-lekuk ataupun tempat-tempat yang sepatutnya disembunyikan. Maka cuba tengok komen. Komen yang sangat dahsyat. Sama ada daripada lelaki ataupun wanita. Komen lelaki terhadap wanita memang dahsyat. Komen lelaki terhadap lelaki pun dahsyat. Dengan perkataan yang lucahnya, dengan semua dengan yang dahsyat lah. Contoh begini, ada isteri yang cerita kepada saya bagaimana suami dia ada grup rahsia. Dan suatu hari dia boleh tengok grup rahsia tersebut. Dan dia kata dia sangat pelik kerana grup rahsia itu bukan share gambar-gambar wanita. Bukan share gambar-gambar wanita seksi, tapi mereka share gambar lelaki-lelaki yang seksi. Dan gambar lelaki seksi ini bukannya yang tidak ada surat benang, yang tak berpakaian. Berpakaian tetapi menampakkan badan-badan yang sadar sekian-sekian. Jadi tak salah nak bina badan, nak memiliki badan yang sihat, kuat dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita upload gambar tersebut dengan niat untuk unjuk kagum pada diri sendiri, untuk menarik perhatian. Dan kemudian gambar tersebut menaikkan syahwat yang memandang, sama ada lelaki yang memandang ataupun wanita yang memandang.
maka ia boleh jatuh, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Haram maksudnya perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang mendatangkan dosa besar, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati, menutup aurat ini bukan hanya untuk perempuan saja. Bila sebut aurat, kita besarkan perempuan, lelaki juga wajib menutup aurat. Jadi dalam maksud aurat bukan hanya memperlihatkan warna kulit, tetapi maksud aurat juga adalah tidak berpakaian yang ketat. Dan hukum berpakaian longgar ini bukan hanya untuk wanita saja, termasuklah lelaki. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi sebut janganlah kamu memandang aurat lelaki dan juga memandang aurat wanita. Wanita jangan pandang aurat wanita, lelaki jangan pandang aurat lelaki, apatah lagi sesama. Jadi Nabi SAW sebut golongan yang berpakaian tetapi telanjang ini tidak akan masuk syurga, bahkan Nabi kata tidak mencium bau syurga. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, bau syurga itu boleh tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Maksudnya wangi sangat syurga ini sampai perjalanan 500 tahun dah boleh tercium. Tetapi ada golongan yang bukan tak boleh masuk syurga. Memang tak boleh masuk syurga. Bahkan bau syurga pun tak boleh. Jadi ini antara golongan yang begitu ramai hari ini, antara punca golongan ini begitu ramai, datangnya daripada media sosial. Mula dia upload gambar di media sosial saja. Sehinggalah dia rasa dah tak malu nak upload gambar dia yang mendedahkan aurat, dia mula berpakaian yang sama di luar. Dia dah tak malu dah media sosial orang puji, wah cantiknya body, ui macam anak dara, ui sekali tengok terpesona sekian-sekian, dapat pujian banyak di media sosial, masa buat TikTok pun dapat pujian, wah gini-gini, macam-macam lah. Kemudian akhirnya di luar media sosial juga dia mula hilang sifat malu. Na'udzubillah min zalik, masya-Allah, na'udzubillah. Okey, sebagai penutupnya, sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman, hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis yang ke-9. Rasulullah SAW bersabda lagi, malu dan iman sentiasa bersama. Sifat malu dan sifat iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Sifat malu dan sifat iman sentiasa bersama. Kalau sifat malu dicabut, sifat iman juga dicabut. Tidak ada iman. Na'udzubillah min zalik, kalau kita mati dan meninggal dalam keadaan tidak ada iman. Faham maksud saya? Maksudnya, Nabi SAW sebut malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lain-lainnya. Masya Allah. Kalau iman dicabut, orang yang tidak ada iman, dia pun tidak ada sifat malu. Maksudnya di sini, di antara keutamaan sifat seorang mukmin adalah iaitu sifat malu. Sifat malu. Sifat malu ini akan jadi benteng yang kukuh kepada anak-anak, kepada diri kita. InsyaAllah kalau kita tanam sifat malu kepada anak-anak kita, datang apapun apps, datang apapun cabaran media akan datang, kita tahu apps lagi akan datang. Bila ada sifat malu yang tinggi, itulah penapis ataupun filter. Yang mana anak kita tak akan buat, malulah, tak naklah, tak apalah, saya malu. Bahkan malu ini boleh datang daripada pandangan mata. Tengok, malunya tengok, teruknya. Dia terus alihkan pandangan. Ataupun daripada telinga. Bila dengar sesuatu yang tak elok, suara-suara yang tak bagus, suara-suara yang menyebutkan sesuatu yang tak bagus, dia malu nak dengar, dia lari. Masya Allah. Ataupun kaki dia, sifat malu yang besar, bila dia pergi satu majlis, kemudian dia tengok majlis tu, dia rasa malu nak berada dalam majlis tersebut. Dia rasa tak sesuai. Maka dia mula melangkahkan, dia mengundur semula. Jadi ada orang, bila dia tulis, dia nak komen, dia ada sifat malu. Malulah nak komen macam ni. Malulah baca tulisan ni. Jadi sifat malu adalah benteng. Dan sifat malu dengan iman adalah saling bergandengan. Kalau dicabut salah satunya, maka hilanglah semua sifat-sifat yang lain. Subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian. Bila kita sebut tentang sifat malu ni, Masya Allah, kita akan dapati sifat malu boleh ditanam daripada kecil. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sentiasa sebut perkataan malu dan biarlah anak-anak kita malu kerana Allah. Antara ini saya share satu kaedah kepada anak kecil kita. Kalau kita nak latih sifat malu, kita boleh gunakan perkataan macam ni contohnya. Malu, malaikat tengok. Malu, Allah tengok. Malu, Allah maha melihat. Ingat tu, malu. Okey, kita boleh juga guna perkataan malu orang tengok. Malu jiran-jiran tengok.
Tak malu ke orang tengok? Boleh juga, bukan saya kata tak boleh. Tetapi jangan lupa memasukkan unsur-unsur akidah. Apa dia? Perkataan malu Allah melihat, malu malaikat kiri kanan. Sebab itu adalah proses kita menanam akidah, kepercayaan, prinsip kepercayaan bahawasanya Allah sentiasa melihat. Allah ya basir, Allah ya syahid, Allah yang maha melihat, Allah ya syahid, Allah yang maha menyaksikan. Allah ya raqib, Allah yang maha mengawasi, Allah ya hasib, Allah yang maha menghisap, Allah yang maha mencatat semuanya. Allah ya raqib, Allah yang maha mencatat, yang maha mengawasi. Jadi insya-Allah anak kita, kalau kita tanam daripada kecil, malu Allah tengok, malu malaikat tengok. Jadi walaupun ketika itu di dalam bilik, dia duduk sorang-sorang, tak ada orang yang tengok, dia kunci pintu di tengah malam, ketika dia berhadapan dengan media sosial, dia boleh rasa kewujudan Allah melihat. Jadi bila dia mula nak tengok benda yang lucah contohnya, dia terus tutup. Dia ada kekuatan untuk tutup. Sebab tertanam dalam akidahnya, dalam hatinya, keyakinan bahawasanya Allah sedang melihat. Keyakinan bahawasanya ada malaikat rokib atid yang sedang mencatat. Ada lagi makhluk Allah yang lain yang sedang melihatnya. Tapi bahaya antara kesannya kalau kita tak tanam akidah ni, kita duduk sebut malu orang tengok, malu jiran-jiran. Malulah dekat kawan-kawan mak, malulah dekat adik-beradik mak, contoh macam tu. Bila dia duduk bersendirian, tidak ada manusia yang melihat, dia tak ada rasa, tidak ada satu benteng, tidak ada satu halangan untuk dia melakukan maksiat. Sebab sekarang dia dah tak perlu malu, sebab apa? Tak ada manusia yang melihat. Mak ayah dah tidur, adik-beradik dah tidur. Ataupun dia berada di luar negara yang mana tidak ada orang kenal dia. Dia berada di satu negara yang negara non-Muslim pula. Jadi dia pun bolehlah nak buka tudung, nak bergaul bebas, nak pergi program-program yang boleh menjatuhkan maruah. Sebab itu sangat penting bila kita melatih anak-anak kita, gunakan perkataan walaupun simple, malu Allah tengok. Lepas tu anak kita kata, Allah dekat mana? Allah ada di mana-mana, Allah tidak bertempat. Dan Allah melihat kita sepanjang setiap saat. Sebab itu kita kena sentiasa buat baik walaupun tak ada orang tengok. Jadi bila kita latih perkara ini sejak daripada dia kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, insya-Allah anak ini akan membesar dengan mempunyai satu pengawasan diri yang sangat hebat. Sebab dia tidak pernah merasakan ada keadaan ataupun ada situasi melainkan setiap perbuatannya Allah lihat. Allah saksikan, para malaikat sedang mencatat dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang tanya bagaimana kita nak mendidik anak-anak generasi hari ini untuk menepani generasi hari ini dalam situasi media sosial yang sangat dahsyat, macam-macam tips, iaitu menanam akhlak yang paling utama iaitu sifat malu. Ada banyak hadis Nabi tentang sifat malu. Ada banyak sangat penerangan. Sifat malu adalah pakaian mukmin, sifat malu adalah sifat para nabi, dan sifat malu adalah sifat hakiki bagi orang yang beriman. Jadi insya-Allah tanam sifat malu dalam diri kita, daripada malu itulah kita tak akan boleh jadi benteng yang kukuh daripada pelibatan kita daripada sesuatu yang tidak sihat. Kita tak boleh halang teknologi. Kita tak boleh sekat. Kita tak boleh terputus dengan teknologi. Sebab hari ini inilah medium paling utama. Kita juga tak boleh mengasingkan diri kita daripada media sosial. Yang kita boleh ada adalah kekuatan untuk menguruskan media sosial. Kekuatan untuk ada filter yang kuat yang kita boleh tepis. Dan filter ini yang kita perlu tanam kepada anak-anak kita. Yang perlu ada dalam setiap mukmin insya-Allah. Alhamdulillah. Saya rasa sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Boleh rujuk lagi bab-bab tentang berkenaan dengan TikTok, Bigo dan semuanya. Ada Jabatan Mufti Wilayah ada menulis panjang lebar tentang bab hukum hakam berkaitan insya-Allah. Subhanallah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih dan saya ucap terima kasih kepada siapa yang mengucapkan selamat hari lahir. Hari ini hari lahir saya yang ke-37. Bagi tahu je umur memang dah tua kan. Terima kasih kepada yang mendoakan. Ada yang hantar hadiah yang saya tak tahu siapa yang bagi. Semoga Allah membalas dan menggantikannya dengan lebih baik. Dan saya kembalikan semua doa-doa tuan-tuan perempuan pada saya. Ramai yang mendoakan. Itu yang paling mahal iaitu doa sesama Muslim. Terima kasih semua yang mendoakan. Semoga doa itu kembali kepada sahabat-sahabat sekalian. Ustazah doakan anak-anak yang ada di sini, para pelajar sekalian, kamu maju jaya, kamu ada benteng yang kuat, kukuh untuk menghalang diri kamu daripada maksiat, daripada cabaran-cabaran media sosial, daripada pelbagai medium insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Oh, ada soalan? Ya Ustazah, kita sebenarnya ada sesi soal jawab untuk Okey, boleh. yang join untuk program kita pada malam ni. Jadi di sini kita ada soalan daripada saudari Fatin Azwa Amelia. Assalamualaikum Ustazah. Saya Waalaikumsalam. nak bertanya, adakah seseorang yang confident, seseorang yang hilang rasa malu? Saya kurang jelas dengan maksud malu yang disebut oleh Ustazah. Itu soalan dia. Kurang jelas maksud malu yang disebut oleh Ustazah. Okey, subhanallah, soalan yang sangat baik. Maksudnya ada yang kata kurang jelas dengan berkenaan dengan sifat malu. Masya Allah. Okey, pertama, malu yang perlu ada adalah malu apabila perkara yang melibatkan maksiat. Melibatkan maksiat. Itu malu yang wajib kita ada. Itu wajib malu. Apa-apa perbuatan yang melibatkan maksiat. Malu nak dedahkan aurat. Malu kita nak bergaul bebas. Malu nak bercakap lucah. Malu nak tengok benda-benda maksiat. Malu nak bayangkan benda-benda yang mengarut. Malu, subhanallah. Malu bergaul bebas. Saya malulah saya tak boleh lah, saya malu. Jadi dia pun tak keluar dengan kawan lelaki dia. Sifat malu tu jadi benteng. Hukum tu hukum. Okey. Jadi ada ketikanya malu ini menjadi wajib. Ada ketikanya malu ni jadi haruslah. Ada sesuatu yang tak perlu malu pun. Tapi kerana apa? Kerana tingginya budi pekerti, kerana tingginya tata susila kan. Tapi sama-sama perempuan je pun, tapi sifat malu dia pun ada. Okey. Tapi ada ketikanya malu ni tidak dibenarkan. Malu ni tak dibenarkan. Okey, lagi-lagi dalam perbuatan yang melibatkan kewajipan. Contohnya, saya malulah nak pakai tudung labuh, nak ni sebab nanti orang kata bajet bagus. Tak bolehlah malu dalam keadaan situasi ni. Saya malulah nak belajar Al-Quran. Saya dah umur macam ni. Ini malu yang boleh peringkat makro, boleh peringkat haram sekiranya kerana dia tak belajar Al-Quran, solatnya tak sah, contoh. Ya, maksudnya malu ini malu yang tidak bertempat lah. Saya malulah nak sedekah, nanti saya takut saya riak, contoh. Saya malulah nak nasihat orang, saya pun tak bagus. Padahalnya dia boleh pahala yang banyak dengan nasihat. Kalau tak mampu nak berdepan, tulis. Share dekat Facebook, share dekat Instagram, share dekat Twitter, contoh kan. Saya tak layak, saya malulah nak share-share benda-benda yang baik sebab saya sendiri tak baik. Dia tak faham tu. Sebenarnya berkongsi yang baik sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi sifat malu yang kita bincangkan tadi lebih kepada malu dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat malu ini adalah sifat mahmudah yang perlu ditanam dan kita akan rasa, contoh macam ni lah. Bila kita rasa Allah sentiasa melihat, kita duduk kat rumah, kalau kita biasa menanam sifat malu untuk depan manusia, bila depan manusia, kalau minum air, kita akan minum sopan, lembut je. Contoh, minum pula duduk, sopan. Tapi bila dekat rumah, kita minum berdiri, minum pun macam tu. Tak ada sopan-sopan dia dah. Maksudnya, kita hanya melatih sifat malu kita dengan manusia saja. Padahal yang memberi pahala pada kita bukan manusia, yang beri pahala pada kita adalah Allah. Yang akan mencatat segala perbuatan kita bukan manusia, Allah. Jadi bila kita boleh ada rasa malu walaupun bukan semua orang dah tidur, tak ada orang kat rumah, tapi kita ambil air, kita duduk kat kursi, baca bismillah, lepas tu minum. Kita sedang memperlihatkan sikap kita, akhlak kita pada siapa? Kepada Allah. Jadi sebab apa dia rasa malu? Allah sedang melihatnya, jadi dia pun minum dalam keadaan sopan. Masya Allah. Jadi malu pada keadaan tertentu, malu yang wajib, ia dapat pahala. Tapi bila malu dalam perkara-perkara yang dituntut. Sebab minum duduk bukan wajib, tapi ia sunnah. Jadi dia malu juga untuk meninggalkan sunnah Nabi kerana dia tahu Allah melihat dan dia pula dapat pahala lebih lagi lah. Jadi tingkatan malu seseorang pun bergantung pada iman. Ada orang dia malu dalam perkara yang wajib saja. Ada orang malu dalam perkara yang sunat. Ada yang lebih tinggi lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ya kita mempunyai sifat malu yang baik ini dan saya harap penjelasan tentang sifat malu itu mendapat memberi pencerahan lah sedikit kepada soalan yang diberikan. Terima kasih. Masya Allah.
Dah habis ke? Kan ada soalan lagi? Suara saya tak dengar. Okey, terima kasih Ustazah di atas Terima kasih. jawapan soalan kepada soalan tadi. Sebelum tu, sana haluahlah untuk Ustazah daripada kami warga kampus UPM kampus Bintulu, dan kami mendoakan semoga Ustazah sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan ini kita ucap terima kasih lagi diucapkan kepada Ustazah atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Diharap semua yang mengikuti program kita dari awal hingga akhir ni dapat manfaat daripada perkongsian yang telah disampaikan oleh Ustazah sebentar tadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih. Dengan ini maka selesailah sudah program kita pada malam ini. Mohon semua tetamu untuk scan Kita ada scan Terima untuk kasih saya QR code yang diberikan untuk penilaian slot dan kehadiran. Manakala bagi pelajar Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu diwajibkan untuk mengisi kehadiran. Asma Harun kerana sudi bersama kita pada malam ini Ustazah. Jadi terimalah serangkap pantun daripada kami daripada Bumi Kenyalang, khasnya daripada Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersuah lagi. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.